nak bertanyakan kepada Dr. Izam, adakah sebenarnya kalau kita bercakap tentang merdeka ini dan mereka boleh menyuarakan pendapat tetapi tidak diberikan pentas yang lebih besar, maksudnya ke arah yang memimpin negara, contohnya dalam bidang politik, adakah sudah masanya 2020 ni belia ataupun anak muda ke depan untuk menyuarakan pendapat mereka? Ya, memang tentunya sepanjang masa belia itu punya peranan dalam perjuangan, dalam episod-episod penting perjuangan. Kalau kita tengok sirah Rasulullah SAW pun dalam episod kebetulan juga masih lagi dalam awal Muharram, dalam satu titik tolak perjuangan Rasulullah SAW yang paling penting, hijrah, itu antara sosok yang penting yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk memainkan peranan adalah Sayyidina Ali, seorang anak muda yang menggantikan Rasulullah, menggantikan, menjadi galang ganti Rasulullah di tempat tidurnya kerana ada konspirasi untuk Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah memilih Sayyidina Ali. Dia boleh pilih sahabat-sahabat lain, tapi pilih Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali yang paling muda. Dan tentunya ada sebabnya, kerana itu memberi satu mesej bahawa dalam suasana penting yang penting peranan anak muda itu. Dalam kes ini sosok Sayyidina Ali itu mewakili anak muda memainkan peranan yang krusial dalam episod itu. Makanya memang apa yang sudah disebut tadi, untuk peranan belia itu dalam perjuangan negara itu berterusan. Memang seharusnya punya peranan penting. Okey, baik. Adakah sebenarnya sebagai seorang pemikir di negara Malaysia sendiri, Dr. Izam sering bercakap ataupun berkatakan tentang ini adalah satu garapan yang harus disampaikan kepada generasi ke generasi supaya say no to rasuah. Tidak ada rasuah, politik rasuah tidak inginkan. Kerana satu rasuah boleh meranakkan negara sendiri. Jadi ini harus yang disampaikan setiap generasi ke generasi sampai ke dunia belia. Kita tidak ingin seperti retorik. Ayat ini hanya disampaikan, tapi macam mana semak ke dalam jiwa, kerana orang mungkin tidak tahu apakah sebenarnya politik itu yang tidak nampak dalam politik Malaysia bercakap tentang jiwa kemerdekaan ini. Itu yang penting. Ya, tahun 1997, 1 Ogos 1997, kita merdeka daripada penjajahan. Kita merdeka daripada penindasan penjajah. Jadi kata kuncinya itu penindasan. Dan bila ada penindasan, kita mesti berjuang. Kita tidak boleh tunggu penindasan itu hilang secara otomatis. Dia harus ada perjuangan untuk melawan penindasan. Pada tahun 1997 dan tahun-tahun sebelum itu, penindasan dilakukan oleh kuasa asing, oleh penjajah kita. Berlaku penindasan, dan datuk nenek moyang kita bangkit untuk melawan, memberontak, melakukan satu komitmen, lakukan perubahan, reformasi. Pada waktu itu, reform Islam daripada bangsa dijajah kepada bangsa yang tidak dijajah. Bertitik tolak daripada penindasan yang dilakukan dan menjadi kewajipan kita untuk melawan. Itu dulu tahun 1920. Hari ini 2020, apakah kita sudah memang terlepas bebas daripada penindasan? Apakah tidak ada penindasan? Kalau tanya kami di Gerak 98, itu jelas. Memang ada berlaku penindasan. Walaupun dulu berkuasa asing jajah. Hari ini penindasan dilakukan oleh elit-elit politik, penguasa-penguasa besar yang menindas rakyat. Kita dihidangkan dengan kes yang jelas. Bekas Perdana Menteri kita dalam kes 1MDB, bekas Timbalan Perdana Menteri kita langsung serang di mahkamah. Hak rakyat, harta rakyat. Ini satu bentuk penindasan terhadap rakyat, dan perlu ada jiwa perjuangan, jiwa merdeka yang mau merdeka daripada penindasan ini. Makanya harus ada kejelasan tentang cabaran zaman, dan juga setelah jelas tentang cabaran zaman, harus ada kekuatan dan komitmen dan keberanian untuk berjuang untuk merdeka daripada penindasan. Ini penting. Ini yang mesti pertama harus jelas. Kerana apa yang kita lihat sekarang masih tidak jelas. Ramai kalangan kita
mungkin juga ini permainan elit politik penguasa, dikaburkan. Ya, kita anak-anak muda juga khususnya, dikaburkan tentang cabaran sebenar zaman ini. Makanya dimomokkan dengan isu kaum, ya, kita bergaduh daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, hanya kerana ini orang Melayu, ini orang Cina, ini orang India. Dan ini bagi kita untuk mengalihkan fokus kita untuk faham dan jelas tentang cabaran zaman. Cabaran zaman kita adalah penindasan terhadap hak rakyat, rasuah, korupsi, penyelewengan dalam skala besar yang sudah ditampilkan di mahkamah, sudah dibuktikan di mahkamah. Ya, penindasan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin elit penguasa terhadap rakyat. Yang ini harus kita jelas, dan daripada kejelasan itu baru harus timbul komitmen dan keberanian di kalangan anak muda untuk bangkit. Ini yang berlaku pada tahun 1957. Anak-anak muda pada masa itu, mereka jelas apa cabaran zaman mereka. Cabaran zaman mereka ialah penjajahan, penindasan oleh kuasa-kuasa asing. Mereka jelas cabaran itu. Daripada kejelasan itu timbul semangat untuk melakukan perubahan, melakukan reform, melakukan Islam. Reformasi bukan konotasi 90-an, walaupun kita hidupkan balik pada tahun 1998, tetapi saranan dan tuntutan Islam dan reform itu daripada awal, daripada dalam Al-Quran surah Hud, jelas signal daripada Allah SWT kepada Nabi Syuaib untuk melakukan perbaikan Islam masyarakat itu. Jadi ini komitmen ini harus berterusan. Dan bagi kita gerak 98, cabaran zaman ini adalah penindasan terhadap hak rakyat, maka berlelaslah rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Baik, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Izam Muwadno kerana bercakap tentang penindasan yang secara tak nampak, dan mungkin itu yang memberikan satu elemen yang dianggap sebagai kolot bagi anak-anak muda, anak-anak belia yang tidak ingin berkecimpung dalam bidang politik. Di mereka dah ada guideline yang begitu. Oh, kalau masuk politik beginilah akan jadi. Saya pun akan jadi kolot. Sebenarnya belia ini harus menukar wajah politik negara kita. Dan bercakap tentang penindasan tadi, saya setuju dengan apa dikatakan Datuk Izam, kerana kita mungkin nak mengambil sedikit iktibar daripada kalau kita lihat pada tahun 1957 di Stadium Merdeka, 3 individu diberi tanggungjawab untuk mengangkat dan memberi satu penghormatan kepada bendera Malaya waktu itu. Kalau saya diberi penghormatan sekalipun mengangkat bendera, menaikkan bendera itu, saya rasa begitu gah sekali kerana kita bebas daripada penjajahan. Tetapi sekarang ini secara tidak langsung sedikit demi sedikit penindasan yang telah berlaku dalam diri kita dan melihatkan betapa tamaknya dalam wang, tamaknya dalam kuasa dan sebagainya di arus politik negara kita, memberikan satu gambaran yang jelas kepada negara kita bagaimana anak bangsa kita. Dan itu kita nak cakap tentang semangat kemerdekaan. Jalur Gemilang sendiri pun kalau mereka tidak menghargai Jalur Gemilang, kalau kita tengok di kedai-kedai pun, di kedai-kedai kopi selepas dibakar juga Jalur Gemilang, mereka letakkan di kedai kopi, tak ada rasa semangat nak menjaga Jalur Gemilang. Sedangkan perjuangan dahulu nenek moyang tu sangat hebat, mereka mempertahankan negara. Adakah pandangan Datuk Umar Izam sendiri sebagai yang pernah bersama dengan Gerak 98 dan juga Reformasi 98 melihatkan satu sudut yang begitu, satu peluang inilah yang bersama-sama menyuarakan pendapat, dan hari ini Gerak 98 ditubuhkan dan melalui orang-orang kita panggil orang lama, otak-otak ini seperti reunion. Semangat mereka semangat merdeka tu ada pada jiwa mereka, bagaimana nak terapkan pada anak muda? Semangat perjuangan itu harus ada. Kita perlu ada soul, perlu ada jiwa. Right. Negara, diri kita sendiri perlu ada jiwa, baru kita punya nilai yang sewajarnya. Negara juga harus ada soul. Kalau apa yang kita lihat sekarang tidak ada. Kalau ada pun mungkin sikit. Sebab itu kita ada masalah dari sudut menyatakan patriotism kita terhadap negara, mengibarkan bendera. Sebab kerana kita sudah hilang jiwa terhadap negara itu. Dan ini memerlukan pemahaman, penghayatan terhadap perjuangan itu sendiri. Sebab itu saya dalam Gerak 98, kawan reformasi yang berjuang dalam 98, kita ingin mengajak rakyat untuk dalam mood perjuangan. Dan kita perlu garap jiwa itu, jiwa merdeka.
jiwa terhadap negara, memberikan jiwa kepada negara. Dan ini, proses ini kesemuanya itu mesti berasaskan kepada tanggungjawab kita terhadap negara, terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, terhadap negara kita. Dan ini basic, ini mesti dilakukan. Dan kalau ini ada, khususnya di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda seharusnya mereka lebih ke depan. Idealisme mereka lebih jelas. Mereka lebih berani. Kerana perhitungan, pencaturan, pertimbangannya itu lebih sedikit berbandingkan dengan yang lebih dewasa, lebih tua. Sebab itu, kita harapkan anak-anak muda ke depan dengan dasar perjuangan, dengan mendasari pergerakan dan tindakan mereka berasaskan kepada semangat perjuangan, berasaskan pada tanggungjawab perjuangan. Ini yang saya rasa hilang, dan mesti kita terapkan. Ia hilang kerana kita, kalau ikut Ibn Khaldun, kita dalam episod ataupun dalam stage tertentu dalam pembinaan tamadun. Tamadun ni awal memang hebat sebab dia hanya semangat cintaan pada negaranya. Kalau ikut teori Ibn Khaldun, pada awalnya selepas merdeka mereka masih kuat semangatnya kerana baru merdeka, baru bersama, baru bersatu, baru menang perang, baru menang dan mendapat kemerdekaan. Jadi kesatuannya itu hebat. Tapi makin lama makin luntur. Dan akhirnya sampai kepada tahap keempat, kelima, di mana kemakmuran, kemewahan itu negara makin senang, makin hilang semangat kesatuan, hilang semangat tanggungjawab, hilang semangat perjuangan. Sudah lupa tentang perjuangan, sudah lupa tentang tanggungjawab. Masing-masing fikir diri masing-masing. Masing-masing fikir tentang apa kereta untuk dia, untuk keluarga dia, rumah untuk diri sendiri. Itu semua perlu. Tetapi dalam masa yang sama kita juga harus fikirkan terhadap negara, terhadap masyarakat kita. Dan ini luntur disebabkan oleh stage-stage, peringkat-peringkat dalam pembinaan tamadun itu. Dan kita tengok sendiri Malaysia daripada tahun 57 sehingga sekarang memang pada awalnya semangat dan kebangsaannya masih utuh, kesatuannya, perjuangannya, komitmennya, integriti kepimpinannya itu jelas. Tetapi semakin lama makin hebat negara, kemakmuran dicapai, kita jumpa minyak, Allah SWT bagi kita minyak pada tahun 70-an, kita dapat hasil mahsul yang besar, kita dapat bajet besar, hanya dengan hasil minyak yang diberi Allah SWT, kita nampak pelunturan dari sisi perjuangan jiwa bangsa. Dan ini menyebabkan lahirnya lah pemimpin. Dia mula dengan pemimpin tak ada tanggungjawab. Macam mana kita nak harapkan orang biasa ada tanggungjawab? Kalau pemimpin itu jelas dia tak ada tanggungjawab, mementingkan diri sendiri, hidup mewah, mempamerkan kemewahan. Ini berlaku dan ini disebut oleh Ibn Khaldun dalam mukadimah. Ini akan berlaku. Ini the cycle of civilization ini akan berlaku dan perlukan satu kelompok yang berjuang untuk memastikan bahawa tamadun itu akhirnya tidak runtuh. Inilah yang kita lakukan. Yang gerak 98, reformasi, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, tercetus semangat 98, perjuangan itu. Tapi akhirnya, untuk memastikan, seperti yang disebut oleh Ibn Khaldun, kita merupakan satu kelompok manusia yang berjuang, yang mempertahankan. Surah Allah dalam Al-Quran, Allah SWT, "Kaila lakuna nunatal bainat aghniyah minkum", surah Al-Hajj, jangan kamu biarkan harta itu berlega-lega di kalangan orang-orang kaya. Ini jelas disebut. Dan ini yang berlaku dalam stage-stage akhir pembinaan tamadun itu, kerana teks yang disebut tadi hasil mahsul minyak dan sebagainya, kemakmuran, ekonomi baik, perkembangan hebat, yang menyebabkan akhirnya perebutan, ghanimah, perebutan harta, perebutan ekonomi. Dan ini menghilangkan jiwa merdeka, ini menghilangkan kewarasan kepimpinan, ini menghilangkan semangat tanggungjawab terhadap negara. Dan kesemua ini luntur. Sebab itu bila sampai celebration atau kemerdekaan pada tahun 2020, berbeza kita lihat rakyat mengangkat bendera dengan pada tahun 1957 ataupun 67, 77, 87 mungkin, masih ada semangat mengibarkan bendera, punya tanggungjawab itu, punya kecintaan itu. Akhir-akhir ini dia semakin luntur kerana proses ini. Ini bukan datang secara serta-merta, tapi
dalam proses ini dan perlukan kepada pembetulan dan koreksi. Makanya dia perlu balik kepada asas jiwa merdeka perjuangan yang ditegakkan pada tahun 19. Ya, itu jelas sekali kita balik kepada dasar kita, asal kita. Kalau kita lihatkan juga sempena cuti umum ni, masyarakat kalau di Malaysia ni rata-rata, kalau di Kuala Lumpur Datuk Izam akan fikir, oh bulan ni, hujung bulan ni cuti umum. Mereka dah set dalam fikiran mereka tu cuti umum, balik kampung, kita buat aktiviti. Tapi jiwa merdeka tu tidak ada, tidak diluahkan, tidak diberikan percambahan idea bersama dengan jiran atau siapa saja. Mungkin kisah-kisah nenek moyang mereka memperjuangkan negara untuk dapatkan kemerdekaan berbeza dengan anak-anak muda yang dahulu. Saya ambil contoh senang saja seperti Sultan Muhammad Al-Fatih. Orang muda ingin menawan dan juga mempertegakkan Umpai Uthmaniyah. Begitu juga dengan Datuk Muhammad Izam sendiri di usia muda mengikut reformasi. Dan saya nak tanya secara eksklusif, mungkin ini juga pandangan juga dan orang mungkin nak tahu Datuk Izam, apa yang buat Datuk Izam sebagai orang muda, tak silap baru habis universiti, bijak pandainya, tetapi ada hala tuju yang begitu besar. Tetapi apa yang membuatkan Datuk Izam rasa yang spark diri itu macam kali ini aku kena berjuang? Apa yang buatkan benda tu supaya nak dapat terapkan, mungkin intipati tu dapat diserapkan untuk anak muda yang mendengar sekarang ni? Ya, pertamanya kita harus ada kefahaman tentang ilmu. Sebab itu dalam Islam yang ayat pertama itu Iqra. Baca. Jadi kita kena ada ilmu. Kita kena lihat, kita kena peka. Ya, kita kena baca sejarah negara, baca sejarah negara-negara lain. Kita kena tengok bagaimana apa yang berlaku pada negara-negara lain, ketamadunan. Ini semuanya mendasari tindakan saya. Dia berasaskan kepada pengalaman, pada pembacaan, ya, dan tentunya lah juga kepada episod yang melanda. Ya, kalau tidak berlaku pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, tidak berlaku apa yang timpa terhadap beliau. Ya. Beliau seorang timbalan Perdana Menteri. Mungkin ramai anak muda yang lupa saya itu ingatkan. Ya. Dia Anwar Ibrahim tahun 98 adalah seorang timbalan Perdana Menteri. 2 September itu dia timbalan Perdana Menteri dan bakal Perdana Menteri Malaysia. Ya, tetapi dalam tempoh 20 hari itu saja, dia disumbat ke penjara. Dan bukan sekadar disumbat ke penjara, tanpa ada dakwaan pada masa itu. Without any charge pada masa itu, terus ditahan. Dan setelah itu, setelah beberapa hari, dia ditampilkan di mahkamah dengan mata lebam. Ya, dia dipukul. Seorang bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia, sebuah negara demokratik, yang dia diangkat menjadi dalam tempoh kejap saja, ya, beliau dimasukkan ke penjara dan dipukul di dalam. Setiap jiwa merdeka, setiap jiwa yang punya rasa tanggungjawab seharusnya melonjak, ya, bangkit dan melawan. Jadi itu episodnya. Menyebabkan saya dan rakan-rakan dan ramai pada masa itu, yang memang ramai, sebab kita dapat lihat, ya, kebangkitan rakyat pada masa itu. Dan apa yang lebih mengesankan ialah keputusan yang dibuat oleh pemimpin parti-parti politik pada masa itu, ya, untuk membuat satu gagasan baru. Dia yang sebut gerak 98. Hanya 7 hari, 1 week, saya masukkan penjara 20 September 98, 27 September 98, ya, gagasan gerak 98. Satu gerakan disebut gerakan keadilan rakyat, ya, untuk menuntut keadilan. Jadi peristiwa itu, dan ini kebangkitan luar biasa. Buat pertama kali sejak merdeka, ya, seluruh parti-parti politik yang tidak bersama kerajaan, NGO, individu-individu, tokoh-tokoh besar bersama-sama, Melayunya, Cinanya, India, Karazan, Iban, daripada Semenanjung sampai Sabah dan Sarawak, bersama-sama, ya, untuk buat satu gagasan besar yang disebut gerakan keadilan rakyat. Dan tentunya peristiwa, ya, terhadap seorang pemimpin negara, Anwar Ibrahim, bukan kita bicarakan hari ini sebagai Anwar Ibrahim, ya, tapi dia pemimpin negara, bekas timbalan Perdana Menteri negara, diperlakukan sebegitu rupa dan ia membangkitkan semangat rakyat dan perjuangan
dan kita ini pacu semangat kebangkitan gejolak rakyat itu dengan menggagaskan reformasi dengan deklarasi Perbatang Pau dan sebagainya, ya, menggagaskan semangat, matlamat dan cita-cita jadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik, ya, kita tolak kepada episod hitam itu untuk kita bangkit sebagai sebuah negara yang lebih baik. Ini yang berlaku dan saya hanya sebagai salah seorang daripada anak-anak muda. Kebetulan saya diminta jadi ketua muda pada masa itu setelah parti ditubuhkan beberapa bulan selepas itu pada tahun 99. Kebetulan saya yang dilantik dan saya dapat semangat itu daripada semangat rakyat, semangat anak-anak muda pada saat itu, ya, untuk sama-sama bangkit, melakukan perubahan, menuntut perubahan dan berjuang bersama-sama. Baik. Saya menghormati perjuangan Datuk Izam dan juga rakan-rakan pada tahun 98. Kalau kita tengok visual di YouTube, memang rasa semangat orang kata menuntut keadilan, jiwa merdeka tu wujud dalam hati. Tetapi bila cakap tentang muda sekarang, mungkin perubahan sedikit ketara, tak tahu sedikit atau banyak, kerana mereka mungkin tidak ingin berjuang di tepi jalan ataupun menuntut keadilan di tengah jalan, mengangkat bendera reformasi sebagainya. Mereka membuat kadang-kadang luahan ataupun pendapat di media sosial. Sekarang ini mungkin dah jadi dunia mereka digital. Mereka luahkan pendapat di media sosial. Tetapi ada juga gerakan-gerakan lain, mungkin gabungan parti politik lain juga membuat sebegitu juga perkara sedemikian kerana mereka melakukan cyber tumpah sebagainya. Tetapi persoalannya banyak sangat info dan kita tidak jelas adakah ini parti politik yang mana ataupun bagaimana. Kerana kalau kita melihatkan jiwa merdeka, yang betul harus dikata betul, yang salah harus dikata salah. Jadi inilah perjuangannya dalam mengangkat satu martabat yang lebih jelas untuk mendapat itu kebenaran dan juga keadilan yang harus ada pada anak muda. Katakan benar atau tidak, itu yang harus dilafazkan. Macam mana pendapat Izzuddin? Ya, betul. Wahana medium itu boleh pelbagai. Ya, zaman saya dulu tak ada Facebook lagi, tak ada WhatsApp, dan kita hanya ada handphone baru mula, dan hanya pakai teks, SMS teks, dan cukup terbatas. Tapi kita mampu, ya, untuk membina satu semangat yang merata di kalangan rakyat kerana ada kesedaran, kerana mungkin episod itu membabitkan seorang putih besar dan dia dapat melonjak. Hari ini seharusnya juga lonjakan itu harus terus berlaku. Bagi saya episod hitam 98 itu, ya, satu episod hitam, tetapi baru-baru ini adalah episod hitam bagaimana seorang Perdana Menteri Malaysia yang dihadapkan ke mahkamah dalam kes yang membabitkan harta negara yang sudah berbilion ringgit, yang membabitkan bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia. Ya, skandal itu merupakan skandal yang disebut sebagai antara skandal terbesar di dunia. Ya, sepatutnya episod ini episod hitam. Sepatutnya ada satu lonjakan juga, ya, terhadap kebangkitan rakyat, kesedaran, ya, untuk melakukan perubahan. Dan ini perkara besar dan ini membabitkan duit rakyat. Ya, ini membabitkan hak negara. Jadi mungkin ada beberapa ini di media sosial, ya, serangan-serangan media sosial, ya, utaran-utaran, ya, untuk bina kesedaran di media sosial, dan juga di peti-peti undi pada 2018 rakyat memutuskan untuk menolak, ya, kerajaan, ya, yang dipimpin oleh mereka yang terlibat dalam skandal besar ini. Tetapi ianya tidak harusnya terhenti, ya, di situ. Ya, lonjakan ini harus dimanfaatkan, ya, dengan membina lebih banyak lagi, ya, kesedaran, aktiviti-aktiviti ataupun gerakan-gerakan kesedaran, kerana skala-skala kecil, ya, skandal-skandal skala kecil, penyelewengan, rasuah, dan baru ni kita tengok pertukaran kerajaan, ya, masih banyak lagi kes-kes rasuah berlaku, ya, dalam skala yang tidak sebesar 1MDB, membabitkan ratusan juta ringgit duit rakyat juga. Dan ini, ya, memerlukan satu kesedaran kebangkitan di media sosial. Tentunya
ini merupakan medium dan budaya anak-anak muda sekarang. Tetapi jangan lupa, apa perjuangan itu mesti berasaskan kepada kebangkitan untuk memperlihatkan kekuatan secara terbuka dan fizikal. Negara sehebat Amerika Syarikat, yang semaju Amerika Syarikat pun masih lagi di United Kingdom, kita tak cerita Indonesia, yang tentunya demonstrasinya perkara biasa. Tetapi negara-negara maju pun demonstrasi perhimpunan aman untuk menyatakan hak, untuk membela kezaliman itu berlaku, walaupun di negara yang paling maju di dunia. Karena itu asas kepada kebangkitan. Kita manusia itu ada jiwanya, ada raganya, ia harus dipertunjukkan. Jiwa dan raga anak-anak muda ini yang maukan perubahan, yang dahagakan perubahan itu harus diperlihatkan, ditampilkan di medan nyata, bukan hanya di medan maya. Kalau hanya di medan maya, belum tentu ia memberi impact yang berkesan dan berpanjangan dan langsung. Dan ini seharusnya digarap, dan saya mengajak anak-anak muda untuk tampil, bukan sekadar di media sosial, tetapi tampil bukan di medan maya, tapi di medan yang nyata, untuk menyatakan hak mereka, untuk berjuang, untuk secara bangga sebagai anak muda. Karena ini negara kita, ini hak kita, ini kekayaan negara kita, bukan hak sesiapa. Kita semuanya dia berhak, dan kita harus tampilkan jiwa dan raga kita seperti mana yang ditampilkan oleh bapa-bapa atau nenek moyang kita pada tahun 1997 dan sebelumnya, untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan jiwa dan raga mereka. Perjuangan itu harus serius. Sebab itu dalam Al-Quran itu disebut Islah Maslahah itu harus dilakukan dengan serius, bukan sambil lewa saja. Di media sosial boleh, tetapi tak cukup. Ia harus dengan jiwa dan raga, dengan pengorbanan, dengan komitmen, dengan semangat pasukan, jemaahnya, kekuatannya, mobilisasinya, supaya barulah timbul jiwa merdeka. Dan barulah kita akan dapat kecapi seperti mana yang dapat dicapi oleh bapak-bapak pejuang kemerdekaan kita. Wow, itu kata-kata keramat daripada Datuk Izam. Saya nak ambil sedikit di mana kalau kita lihatkan pemilik jiwa merdeka itu sendiri adalah orang yang mulia, yang layak, berani menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Baik, terima kasih yang bagi Datuk Izam Mano bersama kita, Ketua Gerak 98, dan banyak yang kita kongsikan mengenai dengan mana perginya jiwa merdeka. Jadi anda boleh fikir sejenak, apakah anda berjiwa merdeka ataupun masih berjiwa lagi angan-angan majlis. Betul tak Izam? Jadi inilah 2020 bukan lagi tahun 57, kita kena ambil capaian ataupun semangat jiwa merdeka daripada 57 sehinggalah mereka menggerakkan juga reformasi sampailah sekarang. Sedikit sebanyak ada jiwa merdeka dalam itu, jiwa perjuangan, keadilan, kebenaran akan terlaksana juga, insya-Allah. Okey, baik. Di kesempatan ini di hujung kita nak, kalau boleh, tim Datuk Izam Gerak Reformasi 98, Gerak 98 bersama-sama untuk laungkan merdeka, semangat jiwa merdeka pada tanggal keramat hari 31 Ogos 2020, tahun 63 kemerdekaan negara Malaysia. Baik, mana semua? Silakan ambil tempat. Ya, itu bersama dengan warga Perak. Ini dia orang-orang lama, muka-muka lama memperjuangkan negara. Terima kasih kerana sumbangan anda kepada negara kita. Okey, mungkin Datuk Izam boleh mulakan, Merdeka dan yang lain juga boleh ikut sekali. Kami dari Gerak 98 ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia ke-63. Merdeka! 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 Terima kasih. Gerak 98 eksklusif bersama saya hari ini. Kita nak ceritakan banyak sebenarnya perihal negara kita yang kita tidak ingin anak muda jatuh. Terus bangkit untuk jiwa merdeka. Kita jumpa lagi. Terima kasih.